Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah sekali lagi dipertemukan kita pada malam yang berbahagia ini seusai kita mengerjakan fardu maghrib berjemaah. Mudah-mudahan kita dipayungi rahmat dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah yang sangat kita perlukan di akhirat nanti. Salawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat baginda lah kita mendapat nikmat iman dan amal yang kita pegang dengan kemas hari ini. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalannya sehinggalah di akhirat nanti kita beroleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati barisan jawatankuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, muslimin muslimat, para jemaah Masjid Amru Ibni Al-As, Bandar Baru Sentul. Masih lagi kita membincangkan kitab Ziarah ke Alam Barzah yang membincangkan tajuk Persemayaman Para Arwah, tempat tinggal para arwah. Pada siri pertemuan kita yang lepas kita dah bincangkan tentang ada di antara roh-roh para arwah ini ditempatkan di dalam taman-taman syurga, ada yang dibiarkan di dalam kawah-kawah api neraka, ada yang diletakkan di dalam perut burung-burung hijau yang terbang mengelilingi syurga pagi dan petang, dan ada juga yang diletakkan dalam perut burung-burung hitam yang diletakkan ataupun melalui masuk neraka pada pagi dan petang. Pada muka surat yang 347 Rasulullah SAW pernah bersabda menurut Al-Bara' Ibn Azib, orang yang beriman dari umatku ini adalah para syuhada. Kemudian baginda membacakan ayat wallazina amanu billahi wa rasulih ulaika humus siddiqun wasyuhada'u inda rabbihim. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu adalah para siddiqin dan para syuhada di sisi Tuhannya. Surah Al-Hadid ayat 19 yang menerangkan bahawa kalau kita beriman, yakni beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, maka kita juga tergolong dalam kalangan para siddiqin dan para syuhada, yang bermaksud di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama dengan golongan-golongan ini. Para siddiqin, orang-orang yang benar-benar beriman, beramal soleh, dan juga para syuhada, orang-orang yang gugur syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya orang-orang beriman yang bukan termasuk para syuhada adalah ahlul taklif. Siapakah ahlul taklif ni? Iaitulah anak-anak orang mukmin yang meninggal dunia sebelum usia balik. Budak kecil yang meninggal dunia digelar sebagai ahlul taklif. Jumhur ulama berpandangan bahawa mereka ni berada dalam syurga. Imam Ahmad menyebut adalah ijma' ataupun kesepakatan para ulama mengenai hal ini. Dia duduk dalam syurga. Mana anak kita lepas dia meninggal, baru lagi kecil, belum balik ke lagi, dia tinggal dalam syurga, menunggu di dalam syurga. Di manakah wallahu a'lam. Ya. Mengenai riwayat Ja'far Ibn Muhammad, Imam Ahmad mengatakan berkaitan dengan keberadaan anak-anak yang kecil, tidak ada lagi perbezaan pandangan bahawa mereka tetap berada di dalam syurga. Tak ada pandangan, tidak ada khilaf di dalam hal ini. Sebab itu bagi mereka yang kematian anak-anak yang masih kecil, belum usia balik lagi, dia apabila dia bersabar, dia reda dengan kematian anak-anaknya,
maka dekat akhirat nanti anak-anak itulah akan menjadi penjamin di akhirat nanti, penjamin yang akan menariknya ke syurga. Dia tunggu dekat pintu syurga, dia akan tunggu mana mak ayah dia. Bila dia nampak kelibat mak ayah dia, dia akan tarik. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, dia akan tarik lengan baju anak ayah dia, gamis, betul ya, menarik, sehinggalah mak dan ayah dia masuk ke syurga, barulah dia masuk syurga. Begitulah keadaan dia. Dan riwayat lain menyebut anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik ini, dia dipelihara oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia menempel bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, menempel tu dekat, seumpama ikan besar, kata Nabi, yang mana dikelilingi oleh ikan-ikan kecil. Kita tengok ikan besar, paus, keliling dia mesti ada anak ikan atau ikan kecil, dia sentiasa mengiringi dia. Itulah perumpamaan anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik. Sedangkan mengenai riwayat Al-Maimuni, dia mengatakan tidak ada seorang pun yang meragukan bahawa mereka berada di dalam syurga. Demikian juga dengan nas daripada Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahawa anak-anak itu berada di dalam syurga. Sedangkan mengenai mukallaf, mukallaf ni orang-orang yang beriman, yang diberikan tanggungjawab. Mana orang beriman, orang awam kan, yang beriman, dia beramal soleh. Selain daripada para syuhada ini, masih terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan para ulama, baik ulama tradisional maupun ulama moden. Imam Ahmad menetapkan bahawa orang-orang mukmin dia berada dalam syurga, arwah orang-orang kafir dia berada dalam neraka. Mana kata Imam Ahmad mengatakan orang mukmin yang beriman dan orang kafir dua-dua dah ditempatkan dah di dalam syurga ataupun di dalam neraka. Dia dua orang tu, dua tempat tu saja, tak ada tempat lain. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik, Ummu Hani, Abu Hurairah, Ummu Bashar dan Abdullah bin Amru radhiyallahu anhum. Hilal Ibnu Yasaf berkata bahawa Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Ka'ab bin Malik mengenai Illiyin dan Sijjin. Apakah Illiyin dan Sijjin? Ka'ab menjawab, Illiyin itu berada di langit ketujuh. Di dalamnya terdapat arwah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, bila pahala amalnya diterima oleh Allah Ta'ala, dia akan naik sampailah langit ketujuh. Langit ada 7 tingkatan. Sampai langit ketujuh, maka kitab catatannya, amalannya akan diletakkan di Illiyin, tempat orang-orang yang beriman, yang berbakti, yang beramal soleh. Sedangkan Sijjin, Sijjin ni berada di bumi ketujuh yang paling bawah sekali, tanah lapisan yang 7 yang bawah. Di dalamnya terdapat arwah orang-orang kafir yang berada di bawah pipi iblis. Pipi mana terdekat dengan tempat-tempat neraka jahanam. Itu tempat orang-orang yang diletakkan di Sijjin, tempat orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illiyin ini bukan semua orang beriman yang akan lepas, termasuk roh para syuhada pun belum tentu lagi lepas, sekiranya dia mempunyai tanggungan yang belum selesai dekat dunia ini, iaitu berupa hutang. Kita dah bincang dah sebelum ini bagaimana orang yang berhutang, kalau dia beramal soleh sekalipun, seandainya dia tidak bermaksiat sekalipun, tetapi jika dia mempunyai hutang di dunia ini, maka rohnya ataupun amalannya tidak lepas. Langit pertama lagi tak lepas, pintu langit tak dibuka, tersekat dia, nak naik ke depan tak dapat, padahal dia orang soleh, sehingga hutangnya dijelaskan oleh ahli keluarganya, warisnya. Waktu kita tuan-tuan wasiatkan, tinggalkan pesan, kalau kita tak mampu nak selesaikan hutang kita kat dunia ni, pesan pada waris kita, buat persiapan. Besok kalau abang meninggal, tolong selesaikan baki bayaran ni, jelaskan hutang ni kepada sekolah. Kena tuan-tuan, kita sendiri ingat hutang kita yang mana satu, dengan siapa kita berhutang. Kadang-kadang ada orang dia segan bila dia hutang, alah RM10 je pun, tapi segan nak bagi kan, segan. Jangan kita rasa segan, sebab inilah yang akan menjadi sekatan kita ke akhirat nanti. Tuan-tuan, orang yang selesai bayar hutang, bukan sahaja dia selamat dekat akhirat nanti, amalannya naik ke langit ketujuh, bahkan dia akan tenang dekat di dunia ni, tenang, lega, jumpa kawan pun tak sebut salah kan? Maka hendaklah kita menyelesaikan segala hak orang-orang di dalam dunia ini. Telah ditetapkan dengan pelbagai dalil bahawa syurga itu berada di atas langit ketujuh,
sedangkan neraka itu berada di bawah bumi lapisan yang ketujuh. Antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabrani yang bersumberkan daripada Jabir radhiyallahu disebut bahawa Nabi SAW pernah ditanya mengenai Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau menjawab, sahabat bertanya, ya Rasulullah, di manakah isterimu Siti Khadijah sekarang yang telah wafat? Baginda menjawab, aku pernah melihatnya berada di dalam salah satu sungai di syurga, di sebuah rumah yang terbuat daripada buluh. Di dalamnya tidak ada kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak ada juga keletihan. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad munqati. Munqati ini sanad yang terputus, ya, yang bersumber daripada Fatimah. Ditentukan bahawa dia pernah bertanya kepada Nabi SAW, di mana ibu kami Khadijah? Baginda menjawab, di dalam sebuah rumah yang terbuat daripada buluh. Di dalamnya tidak ada kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak juga ada keletihan. Berada di antara Maryam dan Asiyah isteri Fir'aun. Kita tahulah Maryam ini ialah ibu kepada Nabi Isa AS, dan Asiyah ialah isteri kepada Fir'aun, yang mana seorang wanita yang salihah, yang taat kepada Allah Ta'ala. Ditanyakan, apakah buluh itu seperti yang ada kat dunia ni? Macam kita tengok buluh kat hutan tu yang buat lemang ke apa, adakah buluh macam tu? Kan sama ke tidak kan? Baginda menjawab, tidak, melainkan buluh yang dirungkai daripada mutiara dan batu mulia. Bentuk buluh tapi daripada batu mutiara dan juga batu-batu yang mulia, cantik kan? Tak adalah buluh macam kita buat lemang tu. Bila sebut tentang buluh, kita bayangkan buluh kita buat rumah buluh, rakit ke apa. Tidak, lain. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Abu Daud yang bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dijelaskan bahawa ketika merejam Al-Aslami pada saat dia mengaku telah berbuat zina, seorang sahabat yang mengaku dia buat zina, Nabi cuba nak paling wajahnya, tak nak menerima pengakuan dia. Sebab Nabi kata, mungkin kau ni acah-acah je kot. Tak Rasulullah, aku berzina. Nabi kata, mungkin permulaan saja kot. Tak Rasulullah, memang aku berzina. Makna kata setelah pengakuannya dibuat sampai 3 kali, barulah Nabi memutuskan untuk dia direjam, ya. Nabi SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya dia sekarang berada di sungai-sungai syurga, di dalamnya dia menyelam. Masya Allah. Kenapa? Kerana dia bertaubat dan dia mengaku kesalahannya, dan dia telah menerima balasannya di dunia ini, iaitu direjam. Sekarang ni dia berada di dalam syurga dan dia menyelam dalam sungai syurga. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ya. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang mati sama ada dia mati kerana jenayah yang dia buat, dia mati digantung dan sebagainya, maka jangan kita suka-suka nak menghukum dia, jangan kita menghina dia, sebab ketetapan dia telah selesai, hukumnya telah terhenti. Kita tengok orang mati aksiden, merempit, budak-budak motor merempit, jatuh aksiden, memang kita geram kan, tengok dia naik motor membahayakan orang lain, kemudian berlagak meninggal dunia. Ramai orang mencaci, ramai orang menghina. Sedangkan ini bukan daripada sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi suruh kita ni hendaklah doakan yang terbaik, yang baik-baik untuk dia. Doa sajalah. Dia dah selesai dah. Bahagian dia selesai dah. Kan? Kalaulah dia diampunkan Allah, siapa tahu dia boleh masuk ke syurga. Begitulah dia punya bahagian. Kita sendiri tak tahu kat mana lagi bagaimana cara kematian kita. Ya. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Sauban yang bersumber daripada Nabi SAW, baginda bersabda, barang siapa yang jasadnya dipisahkan dari rohnya sementara dia telah dibebaskan dari 3 perkara, dia pasti masuk syurga. 3 perkara ni kalau dia tak buat, kalau dia selesai, tak ada masalah, confirm syurga. Apakah ketiga itu? 3 perkara itu adalah sifat sombong, khianat dan hutang. 3 benda ni, riwayat daripada Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Sifat sombong ni sifat siapa? Sombong ni sifat Allah, ya. Hanya Allah yang berhak memakai pakaian sombong, kebesarannya, ya. Besar itu ataupun takbur itu sifat Allah, memang Allah membesarkan dirinya. Barang siapa yang mengambil sifat Allah, maka dia seolah-olah berperang dengan Allah. Tak boleh kita ambil. Tidak akan masuk ke syurga bagi orang yang mempunyai sifat sombong, walaupun sebesar zarah. Sebesar zarah sikit tu. Begitu juga tidak akan masuk neraka
bagi orang yang mempunyai iman walaupun seberat zarah. Seberat zarah iman dia akan keluar dari neraka, masuk ke dalam syurga. Orang yang ada sombong, sebesar zarah aja sombong dia, tetap masuk neraka. Kerana sifat sombong itu adalah sifat Allah. Ya. Sifat sombong kita ni di dunia, khianat ni ialah tidak jujur, sama ada pada Allah Ta'ala atau pada sama manusia. Kalau ada sifat begini, kita selesaikan, ya, kerana ini adalah sifat munafik. Dan juga hutang, selagi ada hutang, cuba selesaikan, biar kita jatuh miskin kat dunia ni, jangan kita muflis di akhirat nanti. Biar jatuh miskin, kerana apa? Bayar hutang, selesaikan, ya. Sedangkan ada seorang sahabat yang wafat, dia meninggalkan tak banyak, hanya dalam 2 dirham ataupun 2 dinar, macam itulah, duit dia tak besar. Maka duit itu hendak diserahkan kepada isteri dan anak-anak dia, dan juga dia mempunyai seorang saudara kandung lelaki. Maka saudara lelakinya itu berjumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, saudara kandungku lelaki ini telah meninggal dunia, dia meninggalkan anak dan isterinya, dan dia meninggalkan hanya 2 dinar saja. Tak banyak, hartanya itu saja. Tetapi ada seorang wanita Yahudi yang menuntut hutang si mati ni, yang berupa 2 dinar juga, tak banyak, itu je. Tetapi dia tidak ada bukti, black and white tak ada. Dia minta macam tu je, arwah ni ada hutang aku lah 2 dinar, bayar. Bagaimana ni? Nak selesaikan ke ataupun nak bagi duit ni pada keluarga dia? Kata Nabi, kamu bayarlah apa yang diminta oleh wanita tu. Kalau betul lah dia kata hutang, maka benda itu menyelamatkan si mati di dalam kubur. Tapi kalaulah wanita itu menipu, maka dialah yang akan menerima balasannya. Makna kata Nabi punya nak menjaga, walaupun tak ada bukti, kalau orang tu minta, bagi dia. Sebab itu lebih penting bagi kita di dalam kubur nanti. Ya? Ada sekelompok orang yang berpandangan bahawa arwah itu berada di bumi. Setelah itu mereka berbeza pandangan hingga kelompok lainnya berpandangan bahawa arwah itu ditempatkan di dasar kubur. Hal itu diungkapkan oleh Ibnu Wadah dan diceritakan oleh Ibnu Hazim daripada para ahli hadis secara keseluruhan. Ada yang pandangan kata arwah itu berada di dalam kubur. Mana kubur dia? Tempat di situ. Roh duduk situ. Ada pandangan begitu. Tapi pandangan ini adalah pandangan yang terpencil. Roh dia tidaklah berada di dalam kubur, tapi dia berada di alamnya yang lain, alam barzah. Cuma dia ada connection, ada hubungan dengan kubur itu sendiri. Sebab apa? Sabit kepada hadis Nabi SAW, barang siapa yang melewati kubur, maka dia memberikan salam, sama ada orang tu kenal pada dia ataupun orang tu tak kenal pada dia, semua ahli kubur mendengar salamnya dan menjawab salamnya. Kalaulah orang dalam kubur itu tidak ada dalam kubur, dia berada di alam yang lain, bagaimana dia boleh mendengar salam itu? Ada kata memang di dalam kubur lah. Tidak, dia tak semestinya berada dalam kubur, maka dia boleh dengar sebab dia dalam kubur, tidak. Tapi dia di alam yang lain, alam pengasingan, alam barzah. Cuma Allah Ta'ala bagi, makna kata pendengarannya itu sampai di kubur. Boleh berhubung di antara alam dunia dengan alam ruh dengan salam tadi. Kita boleh duduk jauh-jauh, duduk kat KL, telefon kawan kita duduk kat London, boleh bercakap macam tu saja. Maka itu teknologi manusia. Maka tak mustahil teknologi Allah yang lebih canggih menghubungkan di antara alam dengan alam. Kita boleh juga begitu, ya. Pandangan terakhir itu ditarjih oleh Ibnu Abdul Bir. Dia berpandangan bahawa arwah para syuhada itu berada di syurga, sedangkan arwah selain daripada para syuhada berada di dasar kubur. Mereka dapat bersenang lenang sesuka hati. Dalam hal ini mereka dasarkan pada hadis-hadis mengenai ucapan salam kepada para arwah dan penampakan tempat tinggal di syurga atau neraka pada mereka. Hal itu tidak menunjukkan bahawa arwah itu tidak berada di dalam syurga kerana penampakan tempat tinggal tersebut kepada jasad sama sahaja yang masih mempunyai hubungan dengan rohnya, sementara roh itu sendiri berada di syurga. Demikianlah juga dengan ucapan salam kepada penghuni kubur. Hal itu tidak menunjukkan bahawa persemayaman arwah mereka berada di dasar kubur. Pernah diucapkan salam kepada kubur para nabi dan syuhada, padahal roh mereka berada di Iliyin yang paling atas, kerana arwah itu
masih mempunyai hubungan yang sangat erat dengan jasadnya. Hakikat dan cara itu sendiri tidak diketahui kecuali oleh Allah Ta'ala. Macam mana kita nak tahu? Dia berada di Illiyin, langit ketujuh, tetapi jasadnya di dalam dunia, dikubur. Hakikatnya tak dapat kita ketahui melainkan di dalam pengetahuan Allah. Hal itu didukung oleh hadis-hadis yang membahaskan mengenai roh orang tidur yang rohnya naik ke arasy padahal dia masih tetap melekat pada badannya, dan kecepatannya kembali ke badan pada saat bangun. Dengan demikian, arwah orang-orang yang meninggal dunia yang sudah terlepas dari jasad mereka boleh naik ke langit dan sekaligus dapat kembali ke jasadnya di dalam kubur dengan kecepatan yang sama. Cepat masa dia. Dia berbeza zon waktu dengan kita. Kita tidur, roh kita merayau, berjalan-jalan sampai ke Mekah, sampai ke balik kampung, kita jumpa dengan orang yang dah meninggal. Tiba-tiba kita tersedar, kejap je. Padahal tadi kita kat Mekah, tiba-tiba tersedar dekat rumah. Maka cepatnya roh tu kembali ke dalam jasad kita, maka tidak mustahil juga roh itu cepat juga kembali kepada jasad yang telah mati. Begitu cepat. Ya. Dalam hal itu, kelompok lain berpandangan bahawa arwah-arwah itu dikumpulkan di satu tempat di muka bumi. Arwah orang meninggal, dia berada di Jabiyah, iaitu disebut sebagai sumur Zam-Zam, tempat keluar air Zam-Zam. Sedangkan arwah orang-orang kafir dikumpulkan di sumur Barkhud, sebuah telaga di Yaman, yang mana rohnya ditempatkan di situ bagi orang-orang kafir. Telaga di Barkhud ini sangat busuk, tak ada tempat yang paling busuk kat dunia melainkan situ. Tak ada orang duduk kat kawasan situ kerana cuaca yang panas dan baunya sangat busuk. Hal itu diterjihkan oleh Abu Ya'la daripada mazhab Hanbali dalam kitab Al-Muqtamad yang bertolak belakang dengan Nas Ahmad bahawa arwah orang-orang kafir itu berada di neraka. Mungkin juga di sumur Barhud mempunyai hubungan langsung dengan neraka Jahanam, kerana sebagaimana diriwayatkan di bawah sumur itu terdapat neraka Jahanam. Maka dalam hal itu kita kena faham, ini ada juga penjelasannya yang kita dah cerita dah, diulang balik dalam kitab ini, bagaimana seseorang yang telah meninggal dunia tetapi dia mempunyai kiriman pesanan iaitu berupa 10,000 dinar oleh seseorang. Setelah menyerahkan wang tersebut, orang yang memberi duit itu hilang. Kemudian orang yang memegang duit itu meninggal dunia dan dia tidak dapat menyerahkan amanah kiriman wang itu kepada seorang pun daripada anak-anaknya. Mana kata duit tu disimpan 10,000 dinar, disimpan dengan amanah ni, tapi orang yang bagi simpan tu tak jumpa dia sampailah dia meninggal. Duit tu ada lagi kat dia dan dia tak sempat nak pesan pada anak-anak dia tentang duit tu. Dia suruh jaga. Selanjutnya dia dikebumikan di sekitar rumahnya. Tak lama kemudian orang yang mengirimkan wang itu datang dan bertanyakan kiriman tersebut kepada anak-anaknya. Arwah abah dulu saya ada bagi duit, ada tak dia bagi tahu? Anak dia jawab, kami tak tahu, tak pernah dengar pun kata ayah ni pegang duit 10,000 dinar. Semua orang tak tahu sebab memang dia tak bagi tahu. Ya. Lalu mereka pun berangkat bertemu dengan beberapa ulama yang tinggal di kota Mekah untuk bertanyakan masalah tersebut. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Duit tu kat mana? Para ulama berkata, kami tidak melihat melainkan dia termasuk penghuni syurga. Kerana apa? Kerana dia amanah. Kami rasa dia ni ahli syurga. Kalau begitu, kami pernah mendengar bahawa roh penghuni syurga itu berada di sumur Zam-Zam, di telaga sumur, tempat keluar air Zam-Zam. Jika sepertiga atau pertengahan malam tiba, di waktu malam, di sepertiga malam, kalian datanglah ke sana dan berhenti di tepi sumur tersebut, kemudian panggillah nama ayah kalian. Semoga dia akan memberikan jawapan. Jika dia memberikan jawapan, tanyakan wangmu itu. Kemudian dia segera berangkat menurut apa yang dikemukakan oleh para ulama tersebut, dan kemudian dia memanggilnya 2-3 kali tetapi tidak ada jawapan. Dia segera kembali lagi kepada para ulama tersebut dan berkata, kami telah memanggilnya 3 kali tapi tak ada jawapan. Tak dengar, tak ada jawapan pun. Kemudian mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami mengira bahawa mungkin dia berada di neraka. Kami menyangka dia di syurga, tapi mungkin dia berada di neraka. Berangkatlah kalian ke Yaman
Di sana terdapat sebuah lembah yang bernama Barhut. Di dalam lembah itu terdapat telaga sumur yang dikenali dengan sebutan Barhut, yang menjadi tempat arwah penghuni neraka. Berdirilah di tepinya dan panggillah seperti engkau memanggilnya di sumur Zam-Zam. Dia pun berangkatlah ke Yaman. Setibanya malam, dia pun memanggil nama ayahnya, wahai Fulan bin Fulan, aku anakmu si Fulan. Tak lama kemudian orang Khurasan itu, yakni yang telah meninggal itu, menyahut panggilan yang pertama. Menyahut panggilan yang pertama tadi, menjawab. Menyahut kan. Safwan Ibn Umar pernah bercerita, aku pernah bertanya kepada Amir bin Abdillah, apakah arwah orang-orang mukmin itu mempunyai tempat berkumpul? Dia menjawab, sesungguhnya bumi ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal ardo yarisuha ibadiyas salihun. Bumi ini diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Ini dah sebab lain dah ni. Tapi nak ceritakan bahawa orang tadi dia menjawab panggilan anak dia tadi di lembah Telaga Barhut, dan dia pun bertanya, wahai ayah, di manakah letaknya duit si Fulan? Maka dia bagi tahu, ada di dalam bariku, di dalam satu tempat, di dalam bilikku, ambillah, berilah kepada dia. Maka diserahkan, dan dia tengok dalam rumah dia, memang ada duit, diserahkan kepada orang yang memiliki hak dia tadi tu. Tuan-tuan, makna kata kat sini ada dua pengajaran. Pertama, kerana amanah tadi yang tak disempurnakan tadi, maka dia tidak dapat masuk berkumpul di dalam syurga. Kedua, menunjukkan bahawa pentingnya kita ini bila ada satu permasalahan, cuba kita rujuk kepada ulama-ulama. Betul ke kalau orang meninggal dunia ini dia boleh berjumpa di dalam roh, boleh berjumpa dalam mimpi? Tanya betul ke tidak. Maka kalau kita bertanya pada orang tepat, dia akan boleh menafsirkan mimpi itu. Dan benda begini kita kena sentiasa ambil pengajaran lah pada orang yang mati ni. Kalau dia mati kerana amalan begini, mungkin dia tempatnya di neraka. Kerana hutang, tempatnya di neraka. Kerana khianat, tempatnya di neraka. Kerana sombong, tempatnya di neraka. Ambil pengajaran pada orang yang meninggal dunia ni. Dan dalam hal ini juga kita kena sedar bahawa di dalam syurga nanti kita semua akan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang soleh dan para syuhada. Ya, bumi ini diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Surah Al-Anbiya ayat 105 merupakan tempat berkumpulnya para arwah orang-orang mukmin sampai datangnya hari kebangkitan. Mana kata orang-orang soleh ini dia kumpul bersama dengan golongan para syuhada, orang soleh, orang-orang yang beramal, dia dikumpulkan setempat sehingga hari dibangkitkan kelak. Hadis riwayat Ibnu Mundah. Hadis ini sangat aneh dan penafsiran ayat di atas adalah lebih aneh. Apakah keanehan itu? Ibnu Mundah menuturkan riwayat daripada Syahrul bin Haushid, dia mengatakan bahawa Abdullah bin Amru pernah mengirim surat kepada Ubay bin Ka'ab bertanya, di manakah roh para penghuni syurga itu berada dan di manakah pula arwah para penghuni neraka? Dia menjawab, arwah para penghuni syurga berada di Jabiah, tempat sumur telaga Zam-Zam, sedangkan roh orang-orang kafir berada di Hadramaut, di Barhut yang kita sebutkan tadi. Segolongan sahabat mengatakan bahawa roh itu berada di sisi Allah. Hal ini dibenarkan oleh riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Makna kata bermacam-macam riwayat. Ada kata di dalam lembah Barhut, ada yang mengatakan di dalam kubur, ada yang mengatakan di dalam syurga, bermacam-macam pandangan. Kita nak ceritakan sini ialah tempat tinggal para arwah. Ini yang diceritakan berdasarkan riwayat-riwayat yang disebut dalam kitab ini. Ya, baik. Masih diriwayatkan oleh Ibnu Mundah melalui Asy-Sya'bi, kali ini daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Dia berkata arwah-arwah itu berhenti di sisi Tuhannya, menunggu tempat tinggalnya sampai trompet dibunyikan. Trompet sangkakala. Dia berhenti, dia tunggu sampailah trompet dibunyikan, baru dia bangun. Baru dia sedar. Ya. Hal itu tidak bertentangan dengan tempat-tempat arwah yang telah disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Makna tempat dihentikan itu apa dia? Tempat dihentikan itu ialah alam barzah. Kita duduk dalam alam barzah ni, duduk saja. Orang beriman dia duduk dalam taman syurga dan dia duduk seorang-seorang, tunggu je bila nak hari kiamat ni, ya Allah. Sebab itulah mereka ni juga merindukan ahli dunia, rindu pada keluarga dia.
Sebab itulah kita kena ziarah ke kubur. Kerana ziarah kubur ini dapat menghilangkan kerinduan orang yang mati. Dia nak hilangkan rindu daripada kita, dia tak boleh jumpa kita, tak boleh panggil kita, tapi mengharapkan kita datang ke tepi kuburnya, mengucapkan salam, mendoakan dia, maka dia mendengar, dan itulah mengubat kerinduan dia. Itu yang diharapkan oleh ahli kubur, doa dan ziarah kubur. Sedangkan Nabi SAW sendiri pun pernah bersabda, ziarahlah aku di Madinah. Barang siapa yang menziarah aku setelah kewafatanku, maka seumpama dia menziarah aku ketika aku hidup, maka dia wajib syafaat bagiku di akhirat nanti. Makna kata syafaat dapat. Kenapa Nabi nak sangat kita ni bila ke Madinah ziarah kuburnya, ziarah pusaranya, makamnya? Kerana Nabi rindukan umat-umat dia. Kita pun datang mengucapkan salam, berselawat kepada Nabi di pusaranya. Kerana ini adalah kerinduan Nabi kepada umatnya. Kalau Nabi Rasul junjungan yang mulia pun rindukan pada umat-umatnya, apatah lagi kita yang biasa ini. Tentu kita juga ada perasaan rindu kepada orang-orang yang pernah bersama kita, keluarga kita. Bila last kita ziarah kubur ahli keluarga kita, mak ayah kita, nenek datuk kita, ya, di dunia dulu kita rapat, tapi setelah dia meninggal, kita katakan kami doakan dia selepas solat. Setiap hari kami doakan dia. Setiap hari kami tak pernah lupa untuk mengirimkan Al-Fatihah pada dia. Bukan kata tak boleh. Boleh, bagus. Tapi dia tidak sama dengan menziarahi dia. Maka lebih lagi baik kita ziarah dia. Sebagaimana kita katakan di dunia ini, kalau kita masih ada mak ayah yang masih hidup di kampung, hari-hari kita call dia, video call dia, tanya khabar dia, maka dia pun melayan kita dengan baik, kita pun kirim duit kat dia untuk dia belanja, maka mak ayah dia akan bercakap, bila nak balik? Bila nak balik kampung ni? Lama dah tak balik ni. Padahal hari-hari video call. Tak sama, ya, tak sama keadaan bercakap hari-hari melalui telefon dan juga berjumpa betul-betul di sisinya. Begitulah ahli kubur. Dapat tak doa kita kita kirim daripada rumah ni? Kita setiap kali lepas solat kita kirim pada dia, dapat tak? Dapat, insya-Allah. Tapi tak sama dengan keadaan kita mengirimkan di tepi kuburnya, kita mengucapkan salam tepi kuburnya, kita berdoakan tepi kuburnya, sesungguhnya dia mendengar, dan itulah mengubat kerinduannya di dalam kubur tadi. Segolongan lain juga menyebut bahawa roh anak cucu Adam itu berada bersama nenek moyang mereka, yakni Adam AS, di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan mengenai kisah peristiwa Isra' ketika malam Nabi diisra'kan sebagai berikut. Ketika langit dibuka, kami melihat ke atas. Ternyata ada seseorang yang sedang duduk. Di sebelah kanannya hitam dan di sebelah kirinya juga hitam. Jika orang itu melihat sebelah kanan, dia ketawa. Jika dia melihat sebelah kiri, dia menangis. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, kata Nabi, siapa orang itu? Jibril AS menjawab, itu adalah Adam AS. Hitam yang berada di sebelah kanan dan kirinya itu adalah roh anak cucunya. Yang berada di sebelah kanan adalah penghuni syurga, sedangkan yang berada di sebelah kiri adalah penghuni neraka. Jika dia melihat ke kanan, dia ketawa. Jika dia melihat ke kiri, dia menangis. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim ketika malam Nabi diisra'kan. Nabi melihat Nabi Adam AS yang tinggi. Begitulah keadaannya. Secara zahirnya, lafaz hadis di atas menunjukkan bahawa roh orang-orang kafir itu berada di langit. Ini jelas bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, bahawa langit itu tertutup bagi roh orang-orang kafir. Telah disebutkan dalam hadis yang lain, menghilangkan kemusykilan di atas, di antaranya bunyi hadis tersebut, diperlihatkan Adam, roh anak cucunya. Jika roh orang mukmin itu, dia akan berkata, roh yang baik tempatnya di Illin, jika roh orang kafir tempatnya di Sijjin. Dengan demikian dapat disebutkan bahawa roh anak cucu Adam itu diperlihatkan kepadanya di langit, sementara perintah untuk menempatkan roh-roh itu di tempat persemayamannya menunjukkan bahawa roh-roh itu tempat persemayamannya bukan di langit. Kan kita kata hadis ini kata Nabi memandang ke atas, melihat Nabi Adam, di sebelah kanannya hitam, di sebelah kirinya hitam. Kanan itu orang mukmin, kirinya orang kafir. Bertentangan dengan hadis yang kita baca sebelum ini. Katanya roh orang kafir berada di Sijjin, di bawah. Bagaimana Nabi pandang ke atas nampak roh orang kafir juga? Maka kata hadis ini ialah apa yang disebutkan oleh Ibn Hazim
bahawa memanglah Nabi melihat keadaan begitu, tapi nak menunjukkan keadaan dia. Makna kata bukanlah berada di langit tu semata-mata, tapi nak menunjukkan bahawa di kiri itu ialah tempat yang disebut As-Sijil. Tapi Nabi melihat dalam keadaan Nabi pandang ke atas keadaan itu. Ini itulah disebutkan oleh riwayat Ibn Hazim. Dan Ibn Hazim juga berpandangan bahawa Allah Ta'ala menciptakan roh-roh itu serentak sebelum penciptaan jasad. Lalu roh itu ditempatkan di barzah, dan barzah itu berada di tempat yang tiada semua unsur. Tidak terdapat air, udara, tanah dan juga api. Jika Allah telah menciptakan jasad, dia langsung meniupkan roh itu ke dalam jasad tersebut, dan dia kembalikan arwah itu setelah dicabut dari jasadnya ke tempatnya semula, iaitu barzah. Arwah para nabi dan para syuhada itu didahulukan masuk ke syurga. Kita ni ketika mana kita hidup, roh kita ni sebelum masuk ke alam rahim, kita dah duduk dalam barzah dah. Barzah ni tempat simpan roh. Didudukkan dalam roh secara serentak. Kita dihidupkan secara serentak. Kemudian kita ditiupkan ke dalam perut mak kita secara berperingkat. Ditiup. Sehingga kita lahir kat dunia ni, kemudian kita mati, masuk balik ke dalam alam barzah tadi. Duduk dalam alam roh tadi. Pandangan ini tidak dikemukakan oleh seorang pun dari kaum muslim. Hal itu bukan dari jenis ungkapan mereka, tapi dari jenis ungkapan yang diwarnai oleh filsafat. Filsafat ni apa? Ahli-ahli falsafah ataupun orang-orang yang memikirkan. Sebab tu kadang-kadang alam roh ni kita tak tahu sangat. Betul ke kita ni duduk di tempat yang mana kita diciptakan balik? Ini adalah pandangan yang mana bukanlah kalangan kita ataupun pandangan orang-orang yang dalam kalangan ulama, melainkan pandangan orang-orang falsafah. Sejumlah ilmuwan berpandangan bahawa roh itu mati bersama dengan matinya jasad. Kaum Mu'tazilah adalah bahagian daripada pandangan ini. Ini pandangan Mu'tazilah pula. Dia kata bila orang tu mati, matilah. Tak ada dah kehidupan dia lepas tu. Ini Mu'tazilah. Ya. Juga sekelompok fuqaha ahli fiqah Andalus terdahulu, antaranya Abdul A'la Ibn Wahab, Ibn Muhammad, Ibn Umar, Ibn Libabah, termasuk generasi terakhir mereka seperti Suhaili dan Abu Bakar dan Ibn Arabi. Para ulama mengecam keras pandangan ini dan mengkategorinya sebagai pandangan dari golongan ahlul bid'ah. Banyak nas yang menunjukkan kehidupan arwah setelah berpisah dari jasad, menentang sekaligus menggugurkannya. Golongan Mu'tazilah, golongan ahli fiqah yang daripada kerajaan Andalus terdahulu, dia kata bila dah mati habislah, tak ada apa-apa dah. Maka ini adalah pandangan ahlul bid'ah, orang yang bertentangan dengan pandangan yang Nabi sebutkan. Mana kita mesti ada kehidupan selepas mati. Ada juga dalam kalangan kita ni yang masih berpandangan macam tu. Kita ni hidup secara alami. Bila kita mati, selesai urusan kita. Kita takkan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tak ada. Ya? Maka kita ni, pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, pandangan majoriti ulama, setelah mati ada kehidupannya. Setelah mati, laluan kita panjang lagi. Ya? Itulah yang kita nak bahaskan mengenai tempat-tempat persemayaman para arwah mengikut pandangan-pandangan ataupun ulama-ulama silam. InsyaAllah ada lagi 5 minit. Ada juga perbezaan kehidupan para syuhada dengan orang-orang mukmin lainnya yang arwah juga berada di syurga. Syuhada ni, kata roh syuhada ni hidup. Orang mukmin pula bagaimana pula? Pertama, roh arwah syuhada, para syuhada itu diberikan jasad baru yang berupa burung, ya. Dia terbang mengata-ngata, dia pergi. Ya, sebagaimana kisah yang berlaku kepada Sayyidina Ja'far radhiyallahu yang mati dalam keadaan yang sadis. Ketika dia di medan perang, dia memegang panji bendera tu. Maka musuh memancung ataupun memotong tangan dia sebelah kanan. Dia sambut sebelah kiri. Potong sebelah kiri. Dia sambut dengan giginya dan akhirnya dia mati dibunuh. Dan ada mengatakan kesan bidahan pedang itu lebih daripada 70 kali kesan pedang. Hancur sampai kami hampir-hampir tak kenal adakah ini Sayyidina Ja'far ataupun tidak. Lalu kata Nabi SAW ketika kebumikan dia, Nabi kata, aku melihat Ja'far, dia datang melihat kita dan dia bersama dengan para malaikat. Di sisinya tangannya itu digantikan dengan sayap dan dia bebas terbang dan dia hidup bersama dengan Tuhannya. Ini roh para syuhada, ya, yang diberikan jasad berupa burung
Dengan demikian itu dimaksudkan agar mereka dapat menyempurnakan kenikmatan yang dirasakannya kerana para syuhada itu telah menyerahkan jasad mereka untuk berperang di jalan Allah. Maka mereka diberi ganti dengan jasad yang lain di alam barzah. Ada jasad yang lain, dihidup di sisi Tuhannya. Kedua, roh arwah para syuhada itu tidak diberikan rezeki dari syurga, sedangkan selain mereka sama sekali tidak mendapatkannya. Yang jelas antara keduanya tidak dapat disamakan dalam merasakan kenikmatan. Makna kata bahawa dia bukan duduk kat syurga, tapi dia diberikan nikmat yang macam seolah-olah duduk dalam syurga. Bagaimana? Wallahu a'lam. Ibnu Mas'ud, Ibnu Sina merekakan bahawa jika Nabi SAW memasuki ke kawasan kubur, baginda akan mengucapkan, Ya Allah, Tuhan yang memelihara jasad-jasad yang binasa, tulang belulang yang hancur lumat, yang pergi meninggalkan dunia dengan keimanan kepadamu, berilah rahmat dari sisimu dan sampaikanlah salam kami kepadanya. Hadis di atas dengan dhaif sanadnya ditakwilkan bahawa yang dimaksudkan dengan kebinasaan adalah keterlepasannya dari jasadnya. Ibnu Qayyim mengatakan jiwa itu mempunyai 4 tempat tinggal. Setiap tempat tinggal itu lebih besar daripada tempat tinggal sebelumnya. Roh kita ni ada 4 tempat tinggal. Setiap tempat tinggal tu lebih besar daripada sebelumnya. Pertama, rahim ibu kita, kecil tempat tu. Kemudian kedua, kita duduk kat rahim ibu kita ni tempat tinggal yang sempit dan gelap. Kemudian kedua, duduk di dunia, tempat tinggal yang sekarang ni kita dibesarkan, tempat kita buat kebaikan dan kejahatan. Dan ketiga, tempat tinggal di barzah yang lebih luas, lebih besar daripada sebelumnya. Dan keempat, akhirat, iaitu tempat tinggal yang tidak ada lagi tempat tinggal setelahnya. Dia merupakan tempat penentuan syurga atau neraka. Masing-masing tempat tinggal itu mempunyai ketentuan dan hukum yang berbeza antara satu tempat tinggal dengan tempat tinggal lainnya. Ini pandangan Ibnu Qayyim. Dan betul lah, dan syurga itu pun berbeza-beza tingkatan dia, kan? Syurga tingkat 1 pun berbeza dengan syurga tingkat 2. Syurga tingkat 2 berbeza dengan tingkat 3. Nabi kata syurga itu sendiri ada 100 tingkatan. Luas tu syurga ni kan, 100 tingkat. Kalau kamu di bumi melihat bintang di langit, maka itulah umpamanya syurga tingkat pertama dengan syurga tingkat yang kedua. Kelip-kelip dia nampak kan, jauh. Orang yang di atas dia boleh turun ke bawah ziarah sahabatnya di bawah, tapi orang yang di bawah tidak boleh naik ke atas, tak boleh akses. Tempat tinggal kita ini berbeza-beza mengikut amalan kita dekat dunia ini. Dalam hal ini penulis berpandangan bahawa pandangan mengenai bentuk tempat tinggal ketiga yang disebut oleh Ibnu Qayyim di atas telah dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan lain-lain yang menyebut sesungguhnya perumpamaan orang mukmin di dunia ini seperti janin dalam perut ibunya. Jika dia keluar daripada perutnya, janin itu menangis hingga apabila melihat sinar dan mendapat susu ibunya, dia tidak ingin lagi kembali ke tempat rahim ibunya. Demikian juga orang mukmin yang dijemput kematian, jika telah sampai pada Tuhannya, dia tak nak lagi kembali ke dunia sebagaimana janin tadi tak nak lagi kembali ke perut ibunya. Dah mati, duduk dalam kubur, nampak nikmat-nikmat dalam kubur, tak nak dah manusia duduk kat dunia ni, tak nak. Begitu juga kita dah nampak kat dunia ni indah, tak nak dah kita duduk balik ke dalam rahim perut mak kita. Itulah perumpamaan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekadar itu yang dapat kita sampaikan pada malam yang bahagia ini berkaitan tempat tinggal roh setelah kematiannya. Mudah-mudahan memberi taufik dan hidayah kepada kita semua, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala menempatkan kita dalam tempat kalangan orang yang beriman dan beramal soleh insya-Allah. Kita sambung dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafii amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw